A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan berkongsi lagi satu ilmu yang bertajuk tentang tin berisi dan tin berisi lawan tin kosong. Tin yang berisi dan tin yang kosong. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian. Hari ini kita telah diwarakan supaya kita banyak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah ni banyak, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Antara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita adalah pertama sekali ilmu akidah. Yang kedua ni ilmu fiqh, yang seterusnya adalah ilmu tasawuf. Dan ilmu fiqh ini berkaitan dengan semualah berkaitan dengan tentang fiqh, ilmu fiqh. Kebersihan, pastinya ada sains, berkaitan dengan apalah kehidupan di muka bumi inilah. Allahu akbar. Tentang akidah ni kan, tuan-tuan yang sekalian. Maka saya berkongsikan pula tentang ilmu tin yang berisi. Ilmu berisi ya. Istilah ulat buku. Istilah ulat buku seringkali diberikan kepada individu siapa, tuan-tuan dan puan, yang suka membaca amalan, suka amalannya membaca. Siapakah yang dikategorikan sebagai pembaca buku ini ataupun pencinta ilmu ini? Pernahkah anda mengalami situasi ini? Okey, saya akan kongsikan tentang situasi ini, tuan-tuan dan puan. Satu, menjadikan kedai buku sebagai lokasi pertama yang dijajaki apabila keluar membeli belah. Satu. Yang kedua, sentiasa membimbit membawa buku maupun majalah di sisi walaupun ke mana jua arah dan destinasi. Dia ada. Yang ketiga, buku dan majalah sentiasa berada di atas paha walaupun ketika sedang menonton televisyen. Lantas membacanya apabila rancangan tersebut disulami iklan. Iklan saja baca. Allahu akbar. Yang keempat, menjadikan buku sebagai teman ketika menunggu ketibaan bas. Kalau itu dulu tunggu bas kan. Dia baca buku. Ataupun ketika menanti ketibaan rakan-rakan ataupun apa-apalah yang tengah ditunggu, dia baca buku. Allahu akbar. Jika anda mempunyai tanda-tanda di atas, jika andalah kita mempunyai tanda-tanda ini, maka tahniah saya ucapkan. Saya pun ucapkan tahniah lah. Syabas bete. Kerana ia merupakan tanda-tanda awal bahawa anda ini bakal dikenali sebagai ulat buku. Bukan ulat daun. Ulat buku. Mahupun pencinta buku. Ataupun pencinta buku lah. Kecintaan kepada budaya membaca inilah yang menyebabkan kita semakin berilmu. Allahu akbar. Kalau kita semakin membaca, mana kita akan mendapat ilmu yang banyak. Membacalah, kita akan dikenal sebagai berilmu. Macam saya lah, tuan-tuan dan puan, saya membaca, bila saya ambil master, saya akan membaca 1000 lebih ataupun 2000 lebih tesis orang. Satu hari saya baca 20 tesis kajian orang, sama ada jurnal dan sebagainya lah. Saya baca, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Pengalaman saya merasakan bahawa saya ini makin lama makin bodoh pula. Allahu akbar. Rupanya itulah kunci untuk kejayaan. Allahu akbar. Untuk memperoleh ilmu, kita mesti membaca sebanyak-banyaknya buku. Allahu akbar. Ibnu Al-Juham berkata, apabila aku mengantuk sedangkan belum tiba waktu tidur, aku akan terus ambil buku dan membacanya. Hatiku berasa seronok, hilang rasa mengantuk. Adakah kita jadi begini? Ada. Baca buku kita hilang mengantuk. Ini si tengok punya anak lah di sekolah, di rumah. Tengok buku, tengok game, tidak mengantuk. Tengok buku, kira saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 saat tertidur sudah, tuan-tuan dan puan. Allahu akbar. Adakah kita begini? Malah selepas perang Badar, 70 orang Quraisy menjadi tawanan perang. 70. Dibebaskan dengan syarat mereka mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 orang muslim. 10. Rasulullah SAW yakin bahawa membaca merupakan asas kepada kejayaan membina tamadun. Subhanallah. Rasulullah, tuan-tuan, ini sunnah, tuan-tuan. Menjadi guru ini sunnah.
menyuruh orang mengajar sunnah. Rasulullah suruh orang-orang kafir Quraisy ini yang tewas dalam perang Badar ini supaya mengajar membaca dan menulis kepada 10 orang. Setiapnya seorang dia akan membaca, hukumannya membaca supaya mengajar anak orang muslim ini menjadi pandai menulis dan membaca. Lepas itu dia boleh balik ke Mekah. Allahu Akbar. Bertitik tolak daripada pembacaan boleh mencerna minda yang berkualiti. Betul. Minda yang cerdas boleh merangsang akal untuk bertindak balas. Contohnya pembacaan terhadap penulisan serta analisis isu-isu semasa akan memberikan pembaca hujah yang bernas apabila diminta menyampaikan pandangan. Ini betul lah. Saya membaca tesis orang kan, kajian-kajian orang, alhamdulillah betul, bernas. Bab orang membuat tesis ini berdasarkan kepada analisis dan mengkajinya. Subhanallah. Orang Mas dan PhD kan. Tidak heranlah, maka tidaklah lontaran ide itu hanya berlandaskan logikal akal dan emosi semata-mata. Bukan emosi atau logik akal saja. Ini cerita pasal logik akal saja kan. Barulah kita digelar ensiklopedia bergerak. Subhanallah, hebat. Ada kata-kata bijak pandai yang mengatakan tin yang berat padat. Tin yang berat dia padat. Tin yang penuh ini dia akan berat. Tidak berbunyi apabila diketuk. Teng teng teng. Kalau penuh tin ni dia tidak akan berbunyi tahu. Kalau kita ketuk. Jika dibandingkan dengan tin yang kosong. Kalau tin kosong ni jika kita pukul ya, keleteng dah bunyi kan, keleteng. Tin kosong. Jadi konsep tin berisi ini boleh dilihat pada individu yang gemar membaca. Sesiapa yang gemar membaca tuan-tuan dan puan, dia seperti tin yang ada isi lah. Setiap individu boleh dinilai berdasarkan percakapannya. Orang-orang yang selalu membaca ini kita akan boleh nilai dari segi dia punya percakapan. Dia akan bagi idea yang bernas. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi yang gemar membaca, pasti memberikan lontaran idea dan perkongsian yang menarik sesuai dengan apa yang dibacanya. Apa yang dibaca dia akan kongsi. Subhanallah, sekarang kan begitu. Bagi yang kurang membaca, hujahnya dangkal. Kurang membaca ini kurang pengalaman lah. Dari segi pengalaman, bab biasa membaca ini dia akan mengajarkan kita. Hujah dia dangkal, kosong, lemah dan tiada sumber ilmu. Kita minta, kau dapat dari mana? Dapat daripada mana ilmu ini? Ada dangkal lah, dangkal. Saya dapat daripada ini. Dia pun jadi idea entah apalah kan. Itulah orang-orang yang tidak banyak membaca ni. Allah Akbar. Dia akan menggunakan pengalaman-pengalaman yang 20 tahun lepas. Kita yang terkini. Kajian terkini menunjukkan bahawa begitu kan. Allahu Akbar. Okay? Tiada salahnya menjadi pencinta buku. Tiada salah. Kita mencintai buku malah ianya sepatutnya dicontohi oleh semua. Tidak salah. Tapi dia begini. Sudah tiba masanya budaya membaca dalam kalangan murid di sekolah bukan saja menjadi amalan wajib. Bukan amalan wajib hanya untuk lulus peperiksaan saja. Ini membaca untuk lulus peperiksaan. Lulus peperiksaan tuan-tuan untuk baca. Tetapi adalah sebagai membina ilmu. Membaca ini tuan-tuan dan puan yang baik ini dia akan memberikan kita pahala yang banyak. Subhanallah. Baca Al-Quran. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Semoga amalan membaca dan mencintai untuk membaca buku ini akan terus subur dan melahirkan insan yang berkualiti. Manusia lah insan. Siapa lagi kita lah insan manusia. Dan berkualiti, berisi dan berhikmah, penerus kesinambungan pemimpin berwawasan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan itu yang kita mahukan. Jadi jom insya-Allah jadilah kita ini tin yang penuh, yang berat dengan ilmu yang banyak tuan-tuan. Ilmu sains, ilmu matematik, ilmu teknologi, kemahiran banyak dan tapi jangan lupa tuan-tuan, kita mesti seiringkan dengan adab yang ada, akhlak yang ada. Ada orang bertanya dengan saya tentang bagaimanakah sebenarnya kita melihat dia ni lulusan universiti tuan-tuan, lulusan universiti. Tapi pertanyaan dia apabila dalam keadaan mesyuarat misalnya ataupun dalam perkongsian, dia lebih suka untuk mengutarakan soalan. Subhanallah, supaya orang lain akan jawab. Tuan-tuan dan puan, apabila kita berada di dalam mesyuarat, sepatutnya kita apabila ada isu, kita akan terangkan isu itu dan kita bagikan beberapa cadangan.
baru orang akan suka dengan kita. Allahu Akbar, ya. Jadi itu sebenarnya kepentingan apabila kita berada dalam satu tempat yang ada mesyuarat, ada apa lagi, perjumpaan dan sebagainya, kita akan ada banyak pembacaan dan ada ilmu yang banyak. Subhanallah, kita akan kongsikan, begitulah. Jadi saya rasa itu saja. Wabillahi aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Selamat berpuasa, tuan-tuan dan puan, ya, selamat berpuasa, dan jangan lupa untuk sentiasa membaca Al-Quran, insyaallah. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kurang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.